Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya Norazlinda Saad bersama dengan rakan saya Muhammad Khairul Fadli dan juga Surendran Sangkaran. Kami dari Universiti Utara Malaysia akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Kepimpinan Instruksional Pengetua terhadap Efikasi Guru di Sekolah Menengah Kebangsaan di Daerah Kota Star. Untuk pembentangan pada hari ini, antara tajuk-tajuk yang akan disentuh adalah berkenaan dengan pengenalan, penyataan masalah, objektif, tinjauan literatur, metodologi, dapatan dan perbincangan, implikasi dan seterusnya kesimpulan. Untuk memulakan pembentangan pada hari ini, izinkan saya untuk berkongsi beberapa contoh antara kolokium dan juga seminar yang menyentuh ataupun yang memberi penekanan kepada kepimpinan instruksional. Jadi sebenarnya banyak konferens ataupun kolokium telah dijalankan berkenaan dengan kepimpinan instruksional di mana umum mengetahui bahawa kepimpinan instruksional pengetua amat ditekankan agar prestasi sekolah dapat dipacu secara menyeluruh sebagaimana disebut ataupun termaktub di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Jadi bagaimana untuk kita mengetahui peranan seorang pemimpin sekolah sama ada peranan pengetua ataupun guru besar? Jadi guru di sekolah yang mempunyai pencapaian akademik yang tinggi selalunya menilai pengetua mereka yang melaksanakan amalan kepimpinan instruksional berbanding dengan sekolah yang berpencapaian rendah. Sebagaimana ini disebut dalam kajian oleh Bendixson, Robinson dan juga Hattie pada tahun 2012. Manakala James dan Balasandran pada tahun 2009 menyatakan bahawa pemimpin sekolah iaitu pengetua ataupun guru besar memainkan peranan sebagai pemimpin instruksional dan dalam masa yang sama mereka juga memainkan peranan sebagai pemimpin kurikulum. Dalam satu kajian yang telah dijalankan oleh Janzi dan juga Standby pada tahun 1999 di mana pengetua harus memberi penekanan kepada tingkah laku guru dalam aktiviti yang secara langsung memberi kesan terhadap perkembangan dan juga prestasi pelajar. Jadi, berdasarkan kepada pengenalan itu, maka kita dapat melihat sebenarnya terdapat beberapa masalah yang perlu dikenal pasti bagaimana kepimpinan instruksional ini mempunyai perkaitan dengan efikasi guru. Pada tahun 2006, Colbert dan juga Kulikovic mendapati bahawa efikasi guru dapat meningkatkan tahap keyakinan guru untuk mengajar dengan berkesan. Tetapi pada tahun 2012, kajian yang telah dilakukan oleh Khalid Johari dan juga Muhammad Yusri Ibrahim serta satu kajian yang telah dijalankan oleh Nurul Akmal Yahya bersama rakan-rakannya pada tahun 2017 mendapati bahawa tahap efikasi guru di Malaysia adalah berada pada tahap yang sederhana. Manakala satu kajian telah dilakukan oleh Muhammad Munaim pada tahun 2013 dan juga Norita pada tahun 2012 menunjukkan bahawa efikasi kediri guru yang rendah memberi kesan secara langsung kepada keberkesanan pengajaran dan kejayaan pelajar. Jadi, pengetua sebagai pemimpin instruksional mampu memberi impak kepada efikasi guru. Seterusnya, mempengaruhi prestasi akademik para pelajar sebagaimana penyataan ini ada di dalam kajian yang telah dijalankan oleh Muhammad Noor Jaafar pada tahun 2005. Konsoi dan juga Palar pada tahun 2018 mendapati bahawa terdapat hubungan yang positif yang signifikan antara kepimpinan instruksional dan juga efikasi guru. Maka dengan itu,
Pembentangan pada hari ini akan memberi fokus kepada mengenal pasti hubungan kepimpinan instruksional pengetua dengan efikasi guru di daerah Kota Star. Dalam kajian ini terdapat dua objektif yang ditekankan. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti tahap kepimpinan instruksional pengetua dan objektif yang kedua adalah untuk mengenal pasti hubungan antara kepimpinan instruksional pengetua dan efikasi guru. Jom kita lihat pula berkaitan dengan tinjauan literatur. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk menerangkan berkaitan dengan definisi operasional dua pemboleh ubah utama dalam pembentangan ini. Yang pertama adalah dari segi kepimpinan instruksional, di mana menurut Hellinger dan juga Murphy, kepimpinan instruksional adalah segala tingkah laku pengetua yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memajukan dan menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah, di mana ia melibatkan guru, murid, ibu bapa, perancangan sekolah, pengurusan sekolah, kemudahan sumber dan juga budaya sekolah. Manakala Abdul Ghani, Abdul Rahman dan juga Muhammad Zohir pada tahun 2008 menerangkan definisi kepimpinan instruksional sebagai satu cara untuk menterjemahkan wawasan ke dalam kurikulum formal dengan mengoptimumkan segala sumber yang ada melalui strategi pendidikan. Definisi yang kedua pula adalah memberi fokus kepada efikasi guru, di mana Bandura pada tahun 1977 menerangkan bahawa efikasi guru adalah kepercayaan individu terhadap dirinya sendiri untuk menghasilkan sesuatu tugasan atau tanggungjawab dengan baik dan berkesan. Pada tahun 2018, Sun dan Zia pula menerangkan efikasi guru sebagai kepercayaan seseorang guru terhadap keupayaan diri sendiri untuk menjalankan proses pembelajaran dan pengajaran yang mampu meningkatkan prestasi murid. Maka daripada dua operasi definisi ini, maka dapat diterangkan dengan lebih lanjut dalam tinjauan literatur sebagaimana yang ada di dalam slide ini, di mana pemimpin instruksional dapat memastikan PDPC berjalan dengan lancar serta melaksanakan pengurusan akademik yang teratur agar guru dapat mengajar dengan lebih berkesan. Gaya kepimpinan yang paling kerap diamalkan di sekolah adalah gaya kepimpinan instruksional serta tahap efikasi guru-guru sekolah berada pada tahap yang tinggi. Maka kejayaan kepimpinan instruksional seseorang pengetua adalah dapat dilihat dari kejayaan mereka dalam peningkatan prestasi sekolah secara keseluruhannya. Untuk efikasi kendiri guru pula sebenarnya dalam kajian yang telah dijalankan oleh Yu, Kim dan Lim pada tahun 2015 mendapati bahawa efikasi kendiri yang positif dapat menghasilkan pencapaian sekolah cemerlang yang menjurus kepada keberkesanan sekolah. Jadi, efikasi kendiri guru memainkan peranan yang penting dalam sekolah kerana ia dapat memberi implikasi terhadap keberkesanan pengajaran, amalan pengajaran dan pencapaian akademik pelajar, sebagaimana ditekankan dalam kajian oleh Clason dan juga Z pada tahun 2014. Jadi, daripada pelbagai kajian-kajian yang telah dirujuk, maka Muhammad Yusri dan Aziz pada tahun 2014 juga mendapati bahawa apabila pengetua mengamalkan kepimpinan instruksional dengan menetapkan matlamat yang sentiasa mengutamakan pengurusan kurikulum dan pengajaran serta mewujudkan iklim pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, maka secara langsung dapat memberi sumbangan kepada kecekapan pengajaran guru. Okey, untuk kajian ini dari segi metodologi kajian, kalau kita lihat di sini dalam kajian ini menekankan kepada kaedah kuantitatif dan menggunakan pendekatan tinjauan. Kajian ini juga menggunakan populasi seramai 480 orang guru yang berkhidmat di 84 buah sekolah menengah kebangsaan di daerah Kota Setar. Tetapi sampel kajian yang terpilih adalah seramai 306 orang guru. Manakala teknik persampelan yang digunakan adalah persampelan rawak mudah. Dalam kajian ini, analisis statistik deskriptif dan inferensi digunakan
dan analisis ini menggunakan perisian SPSS version 23. Kajian ini menggunakan instrumen soal selidik yang diadaptasi daripada kajian-kajian yang lepas. Dalam kajian ini, soal selidik yang telah digunakan mempunyai 28 item di mana nilai kebolehpercayaan adalah tinggi, iaitu gaya kepimpinan instruksional mempunyai nilai kebolehpercayaan 0.95 dan efikasi guru mempunyai nilai kebolehpercayaan 0.90. Seterusnya, kita lihat pula dari segi dapatan kajian. Daripada responden yang terlibat dalam kajian ini, statistik ini menunjukkan bahawa seramai 69.9% responden adalah perempuan, iaitu 214 orang. Manakala 30.1% adalah responden lelaki, iaitu seramai 92 orang. Okey, jadual ini pula menunjukkan bahawa tahap kepimpinan instruksional pengetua adalah berada pada tahap yang tinggi, iaitu minnya 4.32 dan sisihan piawai adalah 0.85. Seterusnya adalah dari segi kepimpinan instruksional pengetua dengan efikasi guru menunjukkan hubungan yang signifikan. Kalau kita lihat dalam jadual ini, hubungan antara kepimpinan instruksional pengetua dengan efikasi guru menunjukkan hubungan yang signifikan dengan nilainya adalah 0.551. Daripada dapatan yang telah dijalankan itu, kita dapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara kepimpinan instruksional pengetua dengan efikasi guru, iaitu hubungannya adalah positif dan sederhana. Dalam kajian yang telah dijalankan pada tahun 2016 oleh Bahrain dan juga oleh Syarin, menunjukkan bahawa kepimpinan instruksional pengetua mempunyai hubungan yang positif dengan efikasi guru. Manakala kajian yang telah dilakukan pada tahun 2016, 2018, 2019 menyokong dapatan kajian yang telah dijalankan ini, di mana tahap kepimpinan instruksional pengetua adalah berada pada tahap yang tinggi. Satu kajian yang telah dijalankan oleh Yu, Kim dan Lim pada tahun 2015 juga menjelaskan bahawa efikasi kendiri mempunyai hubungan dengan kejayaan guru dalam mendidik pelajar dan seterusnya menghasilkan pencapaian sekolah yang cemerlang. Dari segi implikasi kajian, kami dapat menyenaraikan beberapa implikasi, iaitu yang pertama adalah pengetua perlu memberi penekanan kepada kepimpinan instruksional supaya dapat meningkatkan efikasi guru. Yang kedua adalah mengadakan latihan untuk meningkatkan kompetensi seseorang guru dalam perkhidmatan untuk bidang tugas masing-masing. Manakala implikasi yang ketiga adalah bengkel kepimpinan yang berterusan kepada pengetua boleh dilaksanakan untuk meningkatkan kepimpinan instruksional dalam kalangan pengetua. Jadi, sebagai kesimpulannya, dapatan kajian ini boleh dijadikan panduan kepada pengetua sekolah di Malaysia dalam usaha untuk meningkatkan prestasi sekolah agar selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025. Dan dapatan kajian ini juga membuktikan bahawa kepimpinan instruksional pengetua yang diamalkan di sekolah dapat mempengaruhi efikasi guru dalam membuat keputusan, pengajaran dan juga iklim sekolah. Selain itu, efikasi guru mampu untuk mempengaruhi tugasan yang dilakukan oleh guru dan secara langsung memberi kesan terhadap prestasi sekolah. Justru, pengetua sekolah di Malaysia harus didedahkan dengan amalan-amalan dan gaya kepimpinan pengetua yang berkesan kerana dapat membantu untuk meningkatkan kemahiran dalam pengurusan sekolah agar lebih sistematik dan berupaya merealisasikan visi dan misi sekolah. Saya rasa pembentangan kami berakhir di situ. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar pembentangan kami pada hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.